Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Hadis yang ke-44. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات أخرجه البخاري. Dari Anas radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar menuju tempat solat, iaitu solat pada hari raya Aidil Fitri, sehingga baginda makan buah taman. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Anas kata Rasulullah ni sebelum dia pergi semayang raya puasa, raya Idul Fitri, dia makan buah taman dulu. Makna dia makan dulu. Dia tidak pergi semayang kecuali dia makan dulu. Makan sini dia makan buah tamal sebab makannya dia. Ya, itu dia. Hadis 445 pula. Wa fi riwayatin mu'allaqah wa wasalahu Ahmad wa ya'kuluhunna afradan. Dalam satu riwayat yang lain dari Al-Bukhari secara mu'allaq dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad secara mausul. Ini nama jenis-jenis hadis lah ni, yang menyebabkan dhaif lah ni. Baginda makannya buah taman secara sebiji-sebiji. Dia tidak kata ambil dulu 3 butir itu semuluk dak. Dia makan sebutir-sebutir. Pak ni pula. Wa Ali bin Buraidah an abihi qala كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. رواه أحمد والترمذي وابن حبان. Dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya katanya, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keluar pada hari Idul Fitri sehingga baginda makan terlebih dahulu, dan tidak makan pada Idul Adha sehingga baginda solat terlebih dahulu. Riwayat Ahmad, At-Tirmizi dan Ibn Hibban. Ni hadis-hadis kita baca ni nak mengulangi hak minggu lepas lah. Sekadar dia nak royak peraturan makan dengan semayang. Raya Idul Fitri, dia kata Nabi makan dulu baru pergi semayang raya. Tapi Idul Adha dia semayang dulu baru makan. Jadi kalau kita nak turut sunnah Nabi, maka kita buat gitulah. Mungkin raya puasa, raya haji lepas dah. Jadi tahun depan pula lah. Ingat ke tak ingat dah tahu dah. Namun siapa raya puasa tahun depan, makan dulu kau semayang dulu, tak ingat dah. Dan ke mana nak ingat je kuasan? Tak nak ingat takut tokah dua tu makan gua ni. Hak mana makan dulu, hak mana semayang dulu. Raya puasa ke raya haji? Kita kena ingat gini. Raya puasa tu dia semakan dulu. Sebabnya nak tunjuk bahawa hari tu tak puasa lah. Kita ingat gitu so. Dia ingat raya puasa so, raya haji ingat dah. Raya haji lawan tu. Maknanya raya puasa makan dulu baru pergi semayang. Raya haji semayang dulu baru makan. Kalau kita niat lagu tu, kita buat tu dengan cara tak langsung, bolehlah pahala kita tu sunnah Nabi. Boleh? Kau raya haji lapar pukul 8.30 nak solo dia 9.30. Lapar dia. Bawa lah boleh poket. Bawa topak sebutir boleh poket. Assalamualaikum. Kita baca ketubuh tu kita punya. Hadis tersebut, kita baca 2-3 hadis tadi.
memberikan panduan terhadap amalan yang harus dilakukan pada pagi hari raya Idul Fitri dan Idul Adha sebelum menunaikan solat hari raya. Perhatikan ni. Hadis ini menunjukkan pada hari raya Idul Fitri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan terlebih dahulu sebelum pergi solat hari raya. Gaya puasa ni makan dulu. Makanan yang dianjurkan pada pagi hari raya sebelum solat sunat ialah buah tamar dan bilangannya ganjil. Sekurang-kurangnya 3 biji. Ini pendapat jumhur ulama. Cuba kita amal makan buah tamar seumur. Takut nak jadi lagu lain tubuh kita. Biar ada seumur bukan nanti boleh puasa. Kita amal 3 butir sehari. Ajwa ni mahal 3 butir boleh. Dia kecil. Kalau orang lain 3 butir kenyai. Kena kau mabrung kau besar ataupun miram kau besar tu kan. Kenyai tu 3 butir. Cuba amal pagi boleh. Bisa kita kata breakfast hari pagi makan pagi. Tak si makan roti canai, tak si makan nasi sekelosong. Takut 3 butir buah tamar kenyai. Ni tidak boleh puasa lah ni. Sebab apa? Sebab buah tamar ni ada khasiat dia. Boleh saya puasa. Kau takut kau tak ada nak tukar dengan nasi. Takut sedap asyik belaut lagi. Tak puas hati. Tak kejap. Orang kata tak kejap ni. Boleh juga terhari kita terah pagi esok. Pergi beli. Pertama beli sekali dulu. Cari hok sedap sikit lah. Jangan cari hok keling tu. Hok maning. Hok leik tu kan. Hok dia bercampur kau. Nak pisau sebuti-sebuti. Betul dia hok murah. Tu dah. Oh jadi sepuluh zero tu. Cari tak mahal dia. Mabrung. Hok 40 ya sekali tu mabrung. 50 ya. Kalau ajwa tu 780. Tu arak dijual depan mulut semit murah dijual. Hikmah dianjurkan makan terlebih dahulu ialah sebelum solat sunat Idul Fitri ialah bagi menegaskan konsep fitri, iaitu berbuka setelah sebulan berpuasa. Kita nak menzahirkan hari ni hari tak boleh puasa dah. Kalau kemarin hari pagi tak makan, maka hari ni kena makan. Nak tunjuk kita telah pun bermula kembali kepada fitrah, kepada asal. Faham? Jadi kita ingat situlah, tak tukarlah. Buah tamar juga mengandungi unsur pemakanan dan khasiat tersendiri. Ia juga makanan kegemaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun makan itu orang Arab, tapi boleh kerana Nabi makan dia jadi sunnah. Ulama-ulama sepakat mengatakan bahawa buah tamar ni sunat kita makan dia. Ya. Jangan makan banyak, dia manis. Dia gay ni sebenarnya. Dia manis tu sebenarnya. Nabi dia makan buah tamar 3 butir. Dia tak makan dah hakok terima mandinya. Ni kita ni makan buah tamar 3 butir buka puasa kan. Makan buah tamar 3 butir, tindai dengan sirup pisang pula spin. Air cendol pula. Dah. Lebih gula lah gotunya. Kalau buah tamar saja, gula tak naik. Dia padan hotel. Kenapa tu? Tak boleh kita nak buat kuih tu duduk di buah tamar. Tak boleh. Tak puas hati. Namun jika tiada, diharuskan memakan apa-apa saja makanan selain buah tamar. Untuk apa ni? Kita bukan bincang buka puasa ni. Bincang hari raya. Sebelum nak mari sembahyang raya, sunat makan dulu. Dah kalau tak ada buah tamar, betul nasi kapi ada dah pun. Makan nasi kapi ada tupak gonyel lah tupak dulu. Cumanya markah tu tidak sama dengan makan buah tamar. Hak kita makan sebelum mari sembahyang tu boleh dah markah sunnah. Makan buah tamar pula boleh 2 pula pahala. Tu je beza nak goyaknya.
Takut kata tak boleh kau dah tak ada orang utama. Nak makan benda lain, nasi kapi ada dah atas meja nak pergi semayang. Boleh kerana kita ambil sunnah makan dulu baru mari semayang. Selesai tu dah. Tapi kalau makan buah utama, dia boleh 2 kali pahala. Tu je bezanya dah. Okay. Pada hari raya Idul Adha pula, hari raya haji baru ni, Nabi SAW tidak makan sebarang makanan kecuali selepas solat sunat hari raya. Kita bincang dah ke baru ni, Nabi dia makan nanti daging hok sembelih. Tak jadi kita nak buat ni sebab masa tu lama. Nak sudah sembelih, nak sudah kau gulat, dan dekat Ang Zuhur dah. Paling cepat kalau orang misah, dan boleh makan pukul 11 nasi. Tak ada dah. Dah sebelah. Tak ada. Sebab apa? Lembu. Nabi disebut dia kambing. Dia sudah semayang raya, dia perbuah kambing agak-agak. Dia hirih, dia bakar gitu je. Tidak nak buat singgah, tidak nak buat bola lekuah dah. Jadi secepat tu dia. Nabi hari raya haji, dia tak makan lepas semayang raya. Dia nanti makan kambing. Jadi kita tengok cara dia tu tidak lama lah. Lepas dia semayang pula awal bukan 8:30 sebab kita cerah tanah. Habis subuh dia semayang lalu. Kita kata lah ni habis subuh pukul apa? Cikgu Hassan 7:30. Oh 7:40 lah. Dah tidak masa Tuhan, masa habis subuh. 7 minit katalah 7:30. Di semayang raya 7:30 sekali dengan aku tepuk sudah lah pukul 8:30. Sejam kita ambil situ. Lepas 8:30 tu kan, dia sembelih kambing kau kibah dia tu kan, lapor sementara, tak ada habis lapor pun hiri sikit kan. Di bawah api tu kan, tak ada makan nasi dia. Dia gonyi hot tu. Dan waktu lah Nabi hari raya haji, kalau mengikut riwayat dia tak makan kecuali dia makan lepas raya, lepas semayang. Dan benda yang dia makan pula ialah daging hok sembelih. Tak? Ada pun raya puasa dia makan dulu. Itulah beza. Jadi kesimpulannya kita nak tahu sunnah Nabi itulah saja. Raya puasa makan dulu baru semayang, raya haji semayang dulu baru makan. Tak? Sunat je tu, bukan kata wajib tak. Hal tersebut ialah kerana pada Idul Adha dianjurkan menyembelih binatang korban dan memakan dagingnya. Situ baru dia makan. Kita nak buat gitu getek kena ubah sikit, kena awal semayang awal sembelih cepat. Lepas tu tu sudah gol apa boleh tu boleh api bakar semua makan. Cecoh risau deh. Ini hadis 447 pula dah. Wa an Ummi Atiyah qalat umirna an nukhrijal awatiq wal khuyat fil aidaini yashhadna. Dia payah lalu kalimah kau wetin yashhadna al khaira wa da'watal muslimin wa ya'tazilul huyyat al musalla muttafaq alaih. Ni haji tu hawetina mari orang hik mari semayang juga, bukan mari semayang, mari pak semayang raya. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha katanya, Ummu Atiyah ni orang tina lah ni, kami diperintahkan untuk mengajak keluar gadis-gadis dan wanita-wanita haid pada kedua-dua hari raya untuk menyaksikan kebaikan dan doa umat Islam, dan wanita-wanita haid hendaklah menjauhi tempat solat. Kita ingat dah minggu lepas, Nabi ni dia semayang raya, riwayat menyebut Nabi tak semayang di masjid. Banyak Nabi semayang dia atas padang. Dia panggil musalla. Kita kena buat pemikiran kita tu, musalla ni pak kecil. Pak kita bila sebut musalla, di pejabat ada musalla, dalam merkik ada musalla,
stesen bah ada musalla. Musalla dekat terlulah 7-8 orang yang semayang dah. Di airport pun musalla. Maksud musalla sini lebih luas pada masjid atas padang. Nah, sebab tu dia tidak kata orang hik mari masjid, mari di musalla. Makna musalla ni tengah padang. Jadi bila tengah padang, orang hik boleh pergilah duduk dia tak semayang jadi cokoh je. Tempat semayang tu orang duduk sah orang semayang tu dia tak pergilah situ dia duduk. Tapi atas padang tu loh. Ketika orang semayang dia duduk tengok saja. Lepas dia dengar khutbah. Dia tu berdoa. Walaupun dia tak disemayang, mari hik ataupun mari mari nipah tu memang kalau kita kata lepas beranak dah. Katakanlah orang tino tak boleh mari ni kerana darah hik dengan darah nipah kan. Walaupun dia tak disemayang, Nabi suruh mari juga pergi tempat semayang raya. Tak boleh buatlah tempat kita sini, tempat kita ni semayang di masjid. Terbeza tak? Faham tak? Itu kedudukan dia. Hadis ini menganjurkan agar semua umat Islam keluar beramai-ramai menuju ke tempat solat pada hari raya, sama ada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, tanpa mengira lelaki atau perempuan, sama ada perempuan yang suci ataupun hik. Kalau kita nak buat juga benda lagu ni, maka kita kena ubah tempat semayang. Semayang atas padang. Nabi ni tempat semayang, dia tidak semayang di Masjid Madinah, semayang raya di luar kota. Sebab di dalam kota tu rumah orang banyak rumah kan. Dia pergi cari luar daripada kota, tidak jauh mana, jalan kaki tu ada padang luar. Dia buat atas padang. Anjuran tersebut menunjukkan bahawa solat hari raya amat penting dan merupakan syiar Islam dan perhimpunan terbesar selepas perhimpunan haji. Perhimpunan umat Islam yang paling besarnya di Arafah lah, perhimpunan haji. Tu kalau tengok tu kan, orang kafir sebenarnya, orang Buddha, orang Hindu ke apa, baca dari gol tu dia bercita-cita benar, cuba nak buat, dia nak lawan perhimpunan tu, boleh lawan perhimpunan haji di Arafah, tak berjaya. Mana boleh berjuta-juta orang dia nak himpun, dia tak boleh buat. Himpun ibadat lah, bukan himpun ke lain, himpun kerana ibadat. Sebab tu nampak dia tu agama dia tak ada pasaran. Kalau kita tengok kalau baca tu lah di Eropah tu lah ni, gereja-gereja kutik jual kan berlaku, convert, tukar jadi masjid. Tak, cikgu ada baca tak di Amerika ke apa. Siapa dia tunjuk dalam catat, dalam WhatsApp baru ni, dalam WhatsApp dia tunjuk start daripada tahun 50-an mula, agama Islam duduk nombor 3 kalau nombor 4 jumlah umat Islam dalam dunia. Hak nombor 1 Hindu lah semula-mula. Ada tengok dah. Lepas tu dulu tahun 70 Korea Koran Islam. 80 tahun berapa? Tahun di sekitar tahun 2000 ke? Tahun 90 lebih tak? Islamita. Lagi umat Islam, umat yang terbesar paling lama di dalam dunia. Ingat dulu masa dulu sekolah dulu, cikgu duk mengajar sejarah, geografi, tak ingat dia ada dalam tajuk agama-agama kan. Memang Islam duduk nombor 3 kalau nombor 4 masa tu. Dia muka cikgu mengajar orang putih Kristian, dia kata Kristian paling lama, dia kata tak tahulah, dia kata Kristian paling lama. Islam duduk nombor 3 tu memang sebab tahun 70-an Allah ni dok Islam ramai. Jadi orang baca baru ni je, makna orang Hindu, orang Buddha, dia bercita-cita benar kalau boleh nak ipung. Tak buat dia buat gereja, dia buat kuih dia. Hak sungguh gani orang kalau tengok di dalam TV ke apa tu dia tunjuk dulu kan. TV 1 kosong ni bukan 1 ni. Hak agama Islam ni hak clean India kan.
Dia tunjuknya orang resik tau. Dia boleh gendai kan, duduk beribadat dia duduk gendai di kuih dia. Wak ngemah. Lepas tu orang mari berduyu-duyu dia tunjuk. Tak jadi ramah. Nak suruh ramah supaya dia Arafah. Juta tak Arafah. Jadi perhimpunan yang terbesar kau kena ingat, perhimpunan haji di Arafah. Nombor 2, perhimpunan hari raya. Jadi kita ni jadi balik. Hari raya ni patut dia himpunkan semua masjid-masjid. Semaya jemaat, semaya di kasar, selu macam, juluk dah. Sepatutnya bila raya, 3 butir masjid tu kena wakso. Wak mana tengah badai. Dan harus jadi perhimpunan besar dah. Jadi kita ni jadi balik. Bila raya, bukan saja masjid, balas lah buat. Jadi kau pecuh. Di situ tak. Tidak serupa dengan masa Nabi dulu. Masa Nabi, masa sahabat dulu, 3-4 butir masjid ni, hak semaya jemaat masing-masing, bila raya, 4 butir masjid ni pun setepak. Nampak situ tak? Dia nak suruh nampak perhimpunan besar. Kalau boleh ribu-ribu, 10,000. Ni buat daripada bin 10,000 semaya situ. Okay. Kita sekarang kita nak tahu tu. Lagu mana kedudukan raya dalam Islam. Zikir dan doa yang terkandung ketika salat tersebut lebih dimakbulkan apabila melibatkan jumlah jemaah yang ramai. Ni tujuan kita nak semaya jemaah ke apa? Tika doa. Doa jangan ingat tika doa ni. Dari semaya banyak doa. Bila ramai berdoa tu imam berdoa, makmum berdoa, lagi ramai lagi mudah Tuhan makbul. Sebab tu kalau kita pergi semaya jemaah, masjid yang ramai dengan masjid yang sikit, tentulah kelebihannya duduk di masjid yang ramai. Nampak tak? Supaya kita kata kalau orang mati ya kan, moga semaya jenazah ni dia doa. Lepas takbir yang ketiga tu doa. Okay. Mula-mula baca teh pas lawak dah. Lepas takbir ketiga tu doa. Cuba bayang juta orang berdoa kepada si mayat. Betul benar kalau orang tu mati, semaya jenazah dia semaya di Masjidil Haram dah. Nak cari mana selama temu. Orang alim, orang-orang yang kalau kita tengok cara zahir nak mudah Tuhan makbul doa dia dah. Hadis 448 pula. Wa an ibni Umar kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar yusalluna al-eidaini qabla al-khutbah, muttafaq alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar menunaikan solat 2 hari raya sebelum khutbah, muttafaq alaih. Ini riwayat dari segi orang panggil kaifiyah, cara-cara ibadat ni dia kena ingat. Semua ibadat dia panggil istilah dia ittiba. Ittiba ni apa dia? Turut Nabi. Ni kaedah orang tak faham ni. Urusan dunia dia panggil ibtidak, tutukan. Berarti kita kena ngaji usul, kena ngaji asas formula dia. Dalam agama dia panggil ittiba. Urusan dunia ibtidak. Dekat-dekat lah. Gapo makna ittiba? Ittiba turut Nabi. Malak masalah dunia ibtidak ialah reka cipta. Ibtidak reka cipta. Ittiba ikut Nabi. Dalam agama semaya lagu mana, zikir lagu mana, benda-benda sakut paut dengan ibadat, tidak boleh ibtidak. Dia hanya ittiba. Tu pelunggu kita kena pegang. Hati dia tu bid'ah dia memang tidak faham. Perkataan bid'ah ni bila ibtidak saja. Reka cipta.
Jadi ni nak royak ni itibak ke apa? Tu Nabi buat. Nabi buat lagu mana, Abu Bakar buat lagu mana, Umar buat lagu mana. Dia kata semaya raya ni kena semaya dulu baru baca khutbah. Tak serupa dengan semaya jemaah. Tu nampak tak? Jadi siapa hari ni kaedah tu orang tak berani nak tukar. Kita semaya dulu, kita khutbah dulu lah baru semaya. Tak ada siapa dia berani. Gapo dia logik, gapo rasionalnya hak tu belakang kira. Soalnya tengok Nabi. Ni apa payah kita nak kita kena tengok Nabi. Kalau Nabi boleh Nabi sebuti tak payah pakai logik. Kita tak payah tanya, apa Nabi buat gitu? Orang tak payah tanya. Bila Nabi buat kena ya selalu. Sebab apa? Cuba tengok contoh. Bila Sayyidina Umar, bila ada Nabi mati, dia kecek ke Hajarul Aswad. Orang duduk pucuk ni kan, bucu Kaabah tu tak? Dia kata, hei batu, kalau aku tidak tengok Nabi cium, taubat ni dah aku tak cium. Tapi oleh kerana aku tengok Nabi cium, aku cium. Masih tu tak? Sebab sahabat ni dia faham. Benda ibadat ni, benda Nabi seorang je boleh pattern, boleh buat. Orang lain tak boleh buat. Punya takutnya, Sayyidina Abu Bakar ni nak royak. Nak turut Nabi ni, bila dah lama umat Islam mati, Quran ni kita ngaji kan, dalam ulumul Quran. Quran Sayyidina Umar rusing takut hilang Quran. Sebabnya orang yang apa Quran tu mati dari perang kan, sahabat-sahabat mati. Dia kata lagu mana esok bila orang hafal Quran ni mati belaka, Quran lagi hilang. Jadi nak tulis Quran ni kan, Sayyidina Abu Bakar takut. Takut ke apa? Takut buat kerja hak Nabi tak buat. Apa situ? Telitinya dia takut. Maknanya sahabat ni dia berhati-hati nak buat satu benda, kalau Nabi tak buat dia takut. Nampak? Ada situ dah. Lepas tu bila Sayyidina Umar tu gaya juga, bui pandangnya, dia kata hak ni bukan kita ubah ibadat, kita ubah kaedah saja, dia kata. Dia fahami ke Abu Bakar. Kita tulis Quran bukan kita buat benda baru hak Nabi tak buat. Hak tak boleh buatnya kalau Nabi zikir lagu tu, kita pergi zikir lagu lain. Nabi semaya lagu tu, kita pergi semaya lagu lain. Tak. Nabi sebut lagu tu, kita pergi sebut lagu lain. Hak tu barulah benda tu orang panggil bid'ah. Tapi hak ni kita tidak pindah Quran, kita ubah kaedah. Supaya Quran tu jangan hilang bila orang mati esok. Lagu mana generasi akan datang. Jadi dia cadang supaya Quran itu ditulis. Lama Abu Bakar pun boleh terima. Itulah Quran yang ditulis itu. Jadi gapo nak royak sini? Takut dan telitinya sahabat bila nak buat satu benda, takut bimbang jadi bid'ah. Ni orang lain ni tak kira. Bila kita royak bid'ah, bawa dia benda baik dia kata. Dia duduk situ. Dia tidak kelih. Benda tu tak Nabi buat ke tak buat. Hak kecil lagu tu ustaz juga tu lepas mana hak jumuh ke orang. Bila orang kata bidah ke apa benda baik dia kata. Dia duduk situ. Salah kau ngatik, salah kau semaya. Dia kata. Padahal ulama juga kata bidah ni. Sedap dia kata salah kau zikir, tidak salah dia. Tidak salah zikir, tapi dia zikir tak kena tepat. Itu orang panggil Nabi suruh zikir tepat ni, dia mau zikir tempat lain. Hak tu jadi bid'ah ni. Bapak ke dia benda baik. Ada seorang ustaz kecek dari itu. Dia kata bid'ah ni benda tak ada asah. Benda yang tak ada asal usul. Macam zikir ada asal usul, semaya ada asal usul. Dia kata. Jadi kalau kita semaya, kita berzikir, hak Nabi tak buat apa? Sebab semaya itu benda molek. Sedap dia. Ya. Lepas tu kalau kita tanya balik pula dia. Semaya jemaah ni ada asal atau tak ada asal? Ada. Tidak semaya jemaah ni lebih baik 27 kali ganda daripada semaya seorang. Betul?
Baik, semaya waktu kita jemaah. Semaya rawati aja jemaah. Tahu tak semaya rawati? Semaya sunat iso. Lepas tu bila ben, kita tak semaya sunat 2 rakaat so kan tak? Aja jemaah tu. Tanya dia. Aja tanya dia, boleh tak kali kita semaya jemaah rawati? Semaya sunat sebelum iso. Lepas irwan ben kan? Masing-masing bangun semaya. Nanti kita jemaah juga sunat sebelum iso. Lagu mana? Boleh tak dia? Nak tanya cikgu Asyik, boleh ke tak boleh? Dia nak tanya boleh ke tak boleh? Kalau dia kata tak boleh, apa tak boleh? Tidak semayam nama dia ni. Tidak jemaah nama dia ni. Bukti tu naknya. Bukti Nabi tak buat. Jumpa dah pucuk lah. Benda comel, benda molek. Bila Nabi tak buat, tu yang panggil bid'ah. Dia kecek duduk. Bid'ah ni dia kata, hodok ajuk orang. Pergi duduk main teruk tepi jalan. Budak-budak muda congek mutu. Kau pergi tengok Mak Yum Noro. Jangan dulu lah Mak Yum Noro. Pergi tengok disco. Tengok dia tukar maksiat dengan bid'ah. Bid'ah ni benda ibadat. Nabi tak buat. Tu situ. Saat ni cikgu saya boleh jawab. Bapa tak semaya jemaah? Semaya rawati. Sebab Nabi tak buat. Ni. Supaya terkebir Allahu Akbar Allah raya tu tak? Lepas raya haji baru ni sampai ke hari 13. Hari ke-13 raya keempat asar tu kita terkebir. Lepas semaya Zuhur kita terkebir. Lepas semaya Maghrib kita terkebir. Selagi tak sampai hari raya keempat dah 13 hari bulan. Berapa raya puasa mula tak buat ketek? Raya puasa mula lepas semaya raya semaya Zuhur kali tak ada terkebir lah. Pakal tanya, terkebir itu benda salah kata salah. Tidak terkebir benda molek. Sunat terkebir tak? Sunat. Berapa tak buatnya? Berapa dia buat raya haji saja, raya puasa tak buat? Haji jawab. Jawab dia, Nabi tak buat. Iyalah tu. Itulah jawab pen. Sebenarnya mana Nabi tak buat lah dia panggil. Pandai pula dia kata Nabi tak buat jadi bid'ah. Betul? Cuba kita berasa takut. Ni nak royak belakang. Royak kau ni muka dia hak pendek ni hak tulbah duk kecek ni. Cuba kita takut. Benda bid'ah ni kalau jadi bid'ah sebab Nabi kata wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat, setiap sesat masuk neraka. Tak takut. Dia tebing nak kerahkan nak buat juga. Bila Syekh Daud Petani kata ngatik 7 hari tu duduk jamu malam pertama, malam kedua, malam ketiga tu bid'ah. Tak sipakan lagi bos Syekh Daud. Baca kitab Musalli dia semaya, nak sangat baca tu tak. Tu kita tak ada lah baca Musalli. Ni kitab Syekh Daud benar. Ulama Tani. Tang dia royak bewuh mati hok ngati 7 hari 40 hari itu tu bid'ah tak silengan pula. Bid'ah gapo ngati dia klik modas dia. Bid'ah gapo ngati dia kata. Tapi buah ni lah ya jadi ram orang tak kena kalau kita kecek lagu ni. Hok duduk di ikut molek-molek jadi lari. Nah, tu masjid tu. Tinggal 4-5 orang dah. Pasal disebut bagian ni. Sebut bagian sana ni sebab apa? Di masjid tu ni bulu-bulu malam kita akan sapa babul janais. Lepas pada ni dia ada bab jenazah lepas pada ni. Dari jenazah tu ada sebut bagian ni. Jadi sebut bagian ni dia ada bahagian kenduri kematian. Sebut bagian tu nyetok lah dia pun. Bila nyetok tu tak mari tu lah. Sebab tak suka bagian ni dah. Dia mau tak ngati malam ni. Behung goreng. Esok roti cicah gula. Tidak suka lagu tu. Wallah la ilaha illallah. Suka kan. Malam tamu, malam kedua, malam ketiga. Bila kita kosek bagai tu kan. Nyetok dah lah. Gaborio dah kata. Orang duk buat selama kini ada demo makan royak tak boleh dia kata. Orang baca kitab. Bukan kita kata binaan. Syekh Daud kata. Bukan dia seorang kalau sebut. Waktu berapa orang Syekh Daud lah, Isa Al-Bajari lah royak. Idris Marbawi pun royak. Tak royak kita Arab tu. Kita Jawi pun marah juga. Bagaimana?
Baik. Gila lagi. Siapa ke? Isu 41 dah. 40 apa? 40. Ada 10 minit lagi. 49 wa an ibn Abbas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla yawm al-Eid rak'atain lam yusalli qablaha wala ba'daha. Akhrajahu sab'ah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam solat pada hari raya 2 rakaat. Baginda solat sebelumnya dan baginda solat sebelumnya dan selepasnya. Baginda tidak ni terjemuh salah daripada pun. Lam yusalli qablaha wala ba'daha. Ni lam ni tidak ni. Baginda tidak solat sebelumnya dan selepasnya. Tiga perkataan yang tidak. Dah? Dia kata Nabi mari semaya raya tak ada qabliyah, tak ada ba'diyah. Ni kalau buat juga lagu mana? Buatlah. Ulama semua kata bid'ah kalau kita buat. Sebelum orang nak semaya raya, kita semaya sunat dulu. Semaya malam mula sapa, semaya tahiyatul masjid itu lain. Tak? Supaya semaya jemaah. Semaya jemaah tak ada qabliyah. Hak kita mula-mula sapa ni, belum baca ketubah pakai bend kita sapa Allahu akbar. Itu semaya tahiyatul masjid. Tapi kalau kita sapa lama, tiba-tiba kita sapa lama tu bila apa bang? Tu bila bang belakang. Aci tanya semaya gapo. Semaya kau dia siapa suruh? Tak ada. Dia bukan semaya tahu. Nampak tak? Patut cuma ulama kata kali semaya juga tak apa. Pasal apa? Dia jadi sunat mutlak. Tapi bila tak dia gini semaya niat qabliyah. Tak boleh qabliyah tu. Semaya sunat saja tak apa. No ya tak ada qabliyah. Ba'diyah ada kalau semaya jemaah. Semaya jemaah lepas pada semaya tu boleh. Waktu ada. Nabi buat tu. Cuma Nabi keliwat dua mu. Jadi ulama tak apalah dia kata kita buat situ pun tak apa. Ingat dah semaya jemaah dia ada lepas. Lepas wisalah tu baru ada. Jadi dia buat sini semaya raya Nabi tak ada qabliyah, tak ada ba'diyah. Tengok pula 450 ni. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam solat hari raya tanpa azan dan tanpa qamat. Ni siapa pula? Dia kata benda molek. Acu bang apa? Raya apa ni semaya raya tahun depan ya. Sebelum pada nak 8.30 tu kan. Cikgu rasa sebelum 8.30 tu kan. 8.25 tu suruh bang. Allahu akbar. Bang azan. Kita bang nak semaya raya. Pakai orang tanya. Tak boleh apa? Tidak bem benda molek. Kalau mensipi benda molek. Tak boleh lah Nabi tak buat. Hak tu anak ni. Hak dia mau jawab apa Nabi tak buat. Apa tak qamat. Tak tengok kalau semua gaji, ada gaji tengok kalau semua gaji. Allahu akbar. Tak lah. Apa tak buat. Qamat lah, bem lah. Maruh orang band pula. Kalau orang kata apa band, kita kata kena balik. Maruh orang band. Band Nabi ajar benar. Qamat Nabi ajar benar. Salah kok band, salah kok qamat. Tidak benar baik ni. Kalau pakai sipi demo ni dah. 451 pula. Wan Abi Sa'id qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli qabla al-Eid syai'an. فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ رواه Ibnu Majah. Dari Abu Sa'id katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan solat apapun. Ni hadis sebut ni. Sebelum solat hari raya. Apabila baginda pulang ke rumahnya, baginda solat 2 rakaat. Dia klik semai di rumah. Tapi sebelum tak ada. Betul kita pun tak buat dah. Tak buat tu kita ada band. Cuba ada band, cuba semaya jemaah tu. Kih orang band tu, bang belakang. Ini riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menerangkan tentang kaifiat. Kaifiat ni cara-cara. Solat sunat hari raya serta khutbahnya. Hadis 448 menjelaskan bahawa solat sunat hari raya hendaklah didirikan sebelum khutbah. Amalan ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diteruskan oleh para khalifah ar-rasyidin dan masih kekal dan diterima sebagai syariat sebagai ijma' ulama. Sepakat ulama lah.
Kena semayang dulu baru baca khutbah. Ulama cuba menjelaskan hikmat solat hari raya didahulukan daripada khutbah berbeza dengan solat Jumaat. Ini ulama cuba teka lah. Betul tak betul? Wallahu alam. Bila sebab Nabi tak royak. Bapa yang semayang raya tu kena khutbah dulu. Yes, kena semayang dulu. Yes, semayang Jumaat kena khutbah dulu. Bapa? Khutbah hari raya tidak disyaratkan untuk solat hari raya itu sah. Berbeza dengan solat Jumaat di mana khutbahnya menjadi syarat untuk sah solat Jumaat. Gini. Semayang Jumaat ni dia terletak kepada khutbah. Kalau khutbah tak sah, semayang Jumaat tak sah. Ada pun semayang raya, semayang kalau khutbah tak ada pun semayang raya sah. Seperti semayang masa PKP baru ni. Sebenarnya PKP baru ni pakat cari tukak belaka, baca khutbah ke keluarga. Kalau mengikut pandangan ulama hak boleh pegang sikitnya, tidak disunat dah kali kita duduk 3 orang atas rumah. Kalau anak-anak tu ramah tu baru boleh lah baca khutbah. Ni kalau dia soklami pun cari nyapu siapa lewat tukak baru ni. Tengok PKP mula, okey dah. Nak royaknya kalau tak baca khutbah apa semayang raya jadi. Tidak serupa dengan semayang Jumaat. Kalau khutbah tak sah, semayang Jumaat pun tak sah. Tak? Hadis 449 pula menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat hari raya sebanyak 2 rakaat tanpa didahului dengan solat sunat sebelum dan selepasnya. Tak ada ni dah. Oleh itu solat sunat hari raya tidak mempunyai solat sunat qabliyah dan ba'diyah. Sebaliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya solat sunat hari raya 2 rakaat, kemudian baginda pulang selepas berkhutbah. Tak ada. Nabi naik atas masjid terus dia semayang raya ataupun dia semayang tahiyatul masjid dulu. Lepas tu sudah tu dia baca khutbah, lepas khutbah dia klik selalu. Dia tak ada kata semayang sunat lepas pada baca khutbah tu. Hadis 450 menjelaskan bahawa tidak disunatkan melaungkan azan dan iqamah untuk solat hari raya. Ni nak ada benda hak kita ada buat ni, bila dah kita jumpa gini kita boleh koho ubah. Biar mari ilmu dulu. Kita nak ubah kalau tak mari ilmu ni payah nak royak. Hal ini kerana solat hari raya hanya berlaku 2 tahun sekali. Begitu juga dengan iqamah. Sudah memadai pemakluman kepada makmum bahawa solat sunat hari raya akan diadakan pada masa dan jam tertentu. Kita bangun belaka nak semayang dah. Tak payah lama kak. Komak. So tak bila komak. Tak payah dah. Kita maklum gitu je. Adapun ungkapan as-salatu jami'ah, orang sebut belaka, tidak bersandarkan kepada mana-mana hadis yang sahih. Kalau nak semua orang tak ada bangkainya ni, cari dalam hadis tak ada. Itu benda reka. As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, rahimakumullah. Tak apa tak? Tak ada sebenarnya. Malah tidak menjadi amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Nampak kita gaya ni boleh, berhentilah kita ni. Pakai masa belakang. Allahu akbar halal. Tak payah kata as-salatu jami'ah. Jadi bila ada sapal ni kali buat apa? Ingat belakang. Jadi kita jangan buat benda mendahului daripada ilmu mari kita. Apa dah? Dia tak ada. Sementara hadis 451 menegaskan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan sembahyang solat sebelum solat sunat hari raya, namun setelah kembali ke rumah baginda menunaikan solat 2 rakaat. Tapi ini pun menjadi pertikaian ulama. Ada kalangan ulama yang berpendapat bahawa solat 2 rakaat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lepas dia baca khutbah dia kelik sembahyang raya tu bukan sembahyang ba'diyah tapi sembahyang duha. Kenapa tak? Jadi benda tu khilaf juga. Ada kata ba'diyah, ada kata duha. Tapi tak apalah. Kerana ada ulama kata ba'diyah, tapi ada ulama kata sembahyang duha. Tidak sepakat. Kita sambung ni lah. Moga masuk hadis lain.